Sudah pasti rancangan Malaysia ke-12 akan turut memberikan tumpuan kepada sektor kesihatan lebih-lebih lagi apabila kita berdepan dengan pandemik COVID-19 pada ketika ini. Bagaimanakah untuk kita melihat persiapan kita bergerak 5 tahun mendatang? Apakah pertambahan dan juga penambahbaikan yang diperlukan dan juga akan dilakukan ataupun dicadangkan melalui rancangan Malaysia ke-12 untuk melihat ketersediaan kita berdepan dengan mungkin pandemik di masa hadapan ataupun sistem penjagaan kesihatan itu sendiri mampu menampung khususnya buat populasi kita yang semakin menua pada ketika ini. Itu yang saya berbincangkan pada ketika ini. Saya nak membawakan tetamu saya pada jam ini iaitu pakar perubatan kesihatan awam Profesor Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junid. Syed Junid yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali Prof, saya ingin memetik sedikit apa yang dikatakan oleh Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin di mana beliau mengatakan bahawa kerajaan ataupun KKM lebih tepat lagi menyasarkan nisbah katil hospital kepada 1,000 penduduk pada 2.08 pada akhir rancangan Malaysia ke-12 nanti. Dan jika kita melihat kepada akhir rancangan Malaysia ke-11, jumlah nisbahnya adalah 2.01. Dan juga kalau kita melihat dengan populasi kita yang semakin menua dan sebagainya Prof, bagaimanakah untuk kita melihat angka-angka ini penting untuk kita tambah lagi untuk kita memastikan bahawa jaringan dan juga penyediaan penjagaan kesihatan itu lebih mampan lagi Prof. Ya, terima kasih saudara Najib ya. COVID-19 pandemik yang kita hadapi sekarang ini nampaknya sampai kepada waktu yang hampir pada masa yang sama kita tamat RM11 dan menuju kepada rancangan Malaysia ke-12 ya. Jadi apa-apa rancangan Malaysia yang berkaitan dengan sistem kesihatan harus dilihat bagaimana kita nak memperkuatkan lagi sistem kesihatan kita bagi menangani pertama sekali aftermath ataupun kesan daripada COVID-19 pandemik ini dan juga untuk memastikan kita mempunyai satu sistem yang sustain sekiranya kita mempunyai apa-apa bentuk pandemik pada masa hadapan. Jadi bagi saya kalau kita lihat secara keseluruhan, kita perlu melakukan perubahan besar dalam sistem kesihatan kita kerana COVID-19 pandemik ini telah pun menunjukkan bahawa sistem kesihatan yang kita ada sekarang ini tidak boleh bertahan kalau sekiranya kita tidak melakukan robakan. Jadi yang pertama sekali adalah saudara sebutkan tadi tentang bilangan katil di hospital-hospital kita. Memang kalau kita lihat bilangan katil kita memang jauh lebih rendah dibandingkan dengan ratio daripada beberapa buah negara-negara maju. Namun begitu, kita harus juga lihat bahawa peningkatan katil ini tidak dapat menyelesaikan semua masalah. Malahan kos akan lebih tinggi kalau kita menumpukan perhatian kepada menambahkan bilangan katil. Pada masa yang sama kita tidak memberikan tumpuan kepada perkhidmatan pencegahan. Jadi untuk kita harus menyediakan satu sistem kesihatan yang mengimbangi kedua-dua pencegahan dan juga rawatan kuratif. Ini harus kita imbangkan. Jadi bagi saya pertama sekali kita harus melakukan reformasi besar dalam sistem kesihatan. Saya ingin kalau boleh kerajaan melihat kembali apa yang kita rancangkan di RM10 dan juga RM11 yang tidak dilaksanakan. Salah satunya adalah mewujudkan sistem pembiayaan kesihatan nasional. Ini perlu kerana kita lihat out of pocket payment ataupun pengeluaran bayaran terus daripada pesakit-pesakit kita apabila mereka mendapatkan rawatan melebihi daripada 40% daripada keseluruhan perbelanjaan perkhidmatan kesihatan. Ini satu angka yang besar dan kalau kita tidak tangani masalah ini, kita akan menghadapi masalah untuk memastikan bahawa konsep universal health coverage ataupun liputan sejagat yang cuba kita laksanakan sejak daripada diwujudkan dalam tahun 2008 tidak akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Itu yang pertama ya. Saya harap ini akan dapat dilihat kembali dan saya mengharap kerajaan melihat kembali perkara tersebut. Yang keduanya adalah bagaimana kita memastikan bahawa bajet ataupun sumber kewangan yang mencukupi disediakan untuk Kementerian Kesihatan. Saya cadangkan, saya rasakan kalau kita mewujudkan sistem pembiayaan kesihatan ini sedikit sebanyak akan dapat kita tangani. Jadi berbalik kepada sistem perkhidmatan hospital di Malaysia, apa yang harus kita lakukan adalah kita memperkukuhkan sistem kesihatan yang sedia ada. Saya amat berharap kalau boleh kita mewujudkan satu keadaan yang mana
perkhidmatan hospital ini dilakukan desentralisasi. Dulu dalam RM10, RM11 ada disebut mengenai konsep di mana dilakukan regionalisasi, di mana hospital-hospital ini diletakkan dalam region-region tertentu atau kawasan-kawasan tertentu, dan mereka ni di hospital ini dilakukan pentadbirannya secara desentralisasi, dinyahpusatkan. Ini akan dapat meningkatkan efisiensi daripada perkhidmatan kesihatan, dan ini saya langsung dapat memberikan peluang kepada kita mendapat nilai yang lebih tinggi daripada sumber kewangan yang kita tetapkan. Kemudian kalau satu perkara lagi memang yang sudah sebutkan tadi mengenai penuaan penduduk di Malaysia. Jadi dalam tahun RM11 ini negara kita sudah pun berada dalam, boleh kita kategorikan sebagai sebuah negara yang mempunyai penduduk yang warga tua yang banyak, dan ini memerlukan suatu kaedah penanganan perkhidmatan kesihatan yang penting. Warga tua akan mengalami berbagai penyakit-penyakit yang tidak berjangkit, seperti demensia, Alzheimer, dan juga banyak lagi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan ini yang memerlukan penanganan kesihatan yang lebih terperinci. Jadi ini harus kita lihat supaya hospital kita dapat menyediakan perkhidmatan tersebut. Kalau di negara lain, mereka memberikan perkhidmatan untuk warga tua ini di nursing home. Di Malaysia, kita semuanya tertumpu kepada hospital. Jadi kalau kita memberikan tumpuan untuk membangunkan nursing home ataupun pusat-pusat rehabilitasi yang lebih sesuai, ini akan memberikan perkhidmatan yang lebih efektif kepada warga tua ini dan tidak bergantung kepada hospital-hospital yang memberikan rawatan untuk penyakit-penyakit yang akut. Ya. Ini yang harus kita lihat dalam RM11, dan saya harap kita dapat memberikan perkhidmatan yang lebih baik melalui sistem kesihatan yang kita lakukan perubahan-perubahan besar. Prof, kalau apa yang boleh kita belajar daripada COVID-19 pada ketika ini, iaitu bagaimanakah teknologi itu penting dalam pengurusan ataupun sektor penjagaan kesihatan ini, bagaimanakah ini boleh diinkorporatkan, dimasukkan dalam sektor penjagaan kesihatan untuk tempoh 5 tahun, tempoh medium ini dari segi teknologi, contohnya memudahkan pengurusan data dan sebagainya supaya lebih lancar pengurusan sektor kesihatan? Saya lihat dalam elemen yang dinyatakan dalam perbincangan mengenai RM12 ini disebut tentang data sharing. Jadi saya rasa ini merupakan satu lagi perkara yang harus kita perkuatkan. Pada masa sekarang, kebanyakan daripada data kita masih lagi belum dikongsi dengan luas kepada pakar-pakar di luar Kementerian Kesihatan. Ini harus kita lakukan supaya segala tindakan yang kita lakukan untuk mengawal pandemik ini dapat kita lakukan berdasarkan kepada evidence atau bukti yang datang daripada negara kita sendiri, supaya dengan itu tindakan kita merupakan tindakan yang lebih tepat. Ini perlu kita perkuatkan, dan saya harapkan ada elemen ini diperjelaskan bagaimanakah prosedur untuk data sharing tersebut, siapa yang bertanggungjawab untuk memberikan kelulusan, dan juga komitmen di kerajaan supaya lebih transparan dalam mengendalikan data-data berkaitan dengan penyakit ini, COVID-19, dan juga data-data yang berkaitan dengan penyakit-penyakit yang lain. Satu lagi, semasa periode RM12 ini, kita akan dapati bahawa kita akan mengalami satu situasi di mana lebih 2 juta penduduk kita yang telah pun mendapat COVID ini akan mengalami kesan-kesan sampingan ataupun long-term effect daripada COVID-19 yang dipanggil sebagai long COVID. Kebanyakannya berkaitan dengan penyakit yang tidak berjangkit. Mereka mempunyai masalah kesihatan mental, masalah berkaitan dengan keadaan-keadaan seperti behavioral changes dan sebagainya. Ini memerlukan satu kaedah penanganan yang lebih terperinci dan lebih khusus kepada golongan ini, dan ini harus disediakan dengan sempurna. Prof, secara ringkasnya saya ada berbaki 2 minit lagi, Prof. Saya dah bacakan soal tentang doktor kontrak. Ini bukan isu baru. Baru-baru ini pun hartal doktor kontrak juga tercetus dan sebagainya. Bagaimana untuk rancangan Malaysia ke-12 ini melihat setidaknya menyelesaikan sedikit masalah doktor kontrak ini? Ya, saya rasa kalau kita wujudkan, kita adakan reformasi sektor kesihatan yang besar, yang luas, ini harus diambil kira. Pada masa yang sama, pihak yang terlibat dalam stakeholders yang terlibat dalam menguruskan kaitan dengan kesihatan ini harus
memikirkan cara yang terbaik. Ada saranan mengatakan bahawa kita perlu mewujudkan Suruhanjaya khusus untuk sektor kesihatan bagi menangani masalah kaki tangan yang belum lagi mendapat tempat untuk bekerja di Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Saya rasa Suruhanjaya khusus untuk kesihatan ini harus kita wujudkan dan ini akan dapat menyelesaikan sedikit sebanyak masalah yang dihadapi oleh kaki tangan kesihatan yang mana telah pun terlatih tetapi belum mendapat peluang untuk memberikan perkhidmatan. Okey Prof, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami Prof. Tadi Profesor Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junid, Syed Junid iaitu pakar kesihatan pakar perubatan kesihatan awam membincangkan tentang apakah jangkaan yang akan terkandung dalam rancangan Malaysia ke-12 berkait dengan sektor kesihatan dan juga penjagaan kesihatan awam.